Assalamualaikum dan hai kepada semua pendengar channel FS. Kali ini dikongsikan kisah-kisah seram pelajar perubatan yang terkena badi mayat. Kita sedia maklum seorang pelajar perubatan tidak sah jika tidak terlibat melihat mayat untuk dibedah bagi tujuan pembelajaran. Maka disebabkan itu, mereka kerap mengalami kejadian-kejadian seram yang boleh membuatkan sesiapa pun akan jadi seriau. Baiklah, kisah pertama dikongsikan oleh Dr. Ilzano. Ketika itu beliau merupakan pelajar perubatan di USM. Ini kisah beliau. Disebabkan pengajian doktor di USM bukanlah MBBS, maka agak terhad peluang untuk dia membedah mayat. Namun disebabkan hubungannya dengan seorang profesor di USM agak baik, maka dia mendapat peluang untuk mengikuti prof ini membedah mayat. Tibalah hari di mana dia masuk bersama Prof ke bilik mayat untuk tujuan membedah. Suasana dalam bilik mayat suram dengan keadaan mayat disusun berlawanan antara satu sama lain. Dikatakan kebanyakan mayat yang terdapat di sana adalah mayat yang tidak dituntut. Pembelajaran pada hari itu adalah berkenaan otak, maka mereka akan membedah pada bagian kepala mayat. Dia pun diarah oleh Prof untuk memindahkan mayat ke bagian pembedahan. Dia perasan mayat dipenuhi dengan tatu di badan. Prof tahu sebab kematiannya. Terjun jambatan Pulau Pinang, jawab Prof. Maka bermulalah proses membedah. Ianya melibatkan aktiviti memotong dan membelah. Selesai membedah, dia mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana memberikannya tunjuk ajar pada hari itu. Sempat Prof berpesan, ingat, lepas ni jangan balik terus, singgah dulu di mana-mana, barulah balik ke asrama. Akan tetapi disebabkan perutnya memulas, dia sampai terlupa pesan Prof dan terus balik ke asrama untuk ke tandas. Selesai menunaikan hajat, dia terus tertidur kerana keletihan. Semasa tidur, dia bermimpi didatangi makhluk yang seiras dengan mayat yang dia bedah tadi. Mukanya menyeringai dan badannya berbalut kain putih. Dia ketakutan lantas terbangun dari tidur. Semenjak kejadian itu, dia kerap diganggu dengan penampakan makhluk seiras dengan mayat yang dibedahnya. Dia tak tahan sehingga dia berjumpa dengan doktor psikiatris. Doktor diagnos sebagai post-traumatic stress disorder. Dia diberikan ubat. Balik dari berjumpa doktor, kali ini dia masih lagi diganggu. Pernah sekali, dia hampir terlelap. Tiba-tiba bahunya disentuh. Alangkah terkejutnya dia melihat lembaga seorang manusia yang bertatu di badannya berdiri di hadapan. Mukanya hodoh dan menakutkan. Mujurlah waktu itu azan maghrib berkumandang, terus gaib lembaga berkenaan. Dia mencari ikhtiar lain dengan memberitahu Prof. Prof akhirnya menyarankan untuk dia berjumpa seorang ustadz kenalannya. Ketika berjumpa Ustadz cuma pesan, jangan tidur waktu lepas asar. Dan sebelum tidur, baca dulu ayat kursi dan 3 kul. Kemudian baca doa tidur. Ubat yang dokter bagi itu pun jangan tinggalkan. Alhamdulillah, selepas mengikuti apa yang diberitahu Ustadz, gangguan beransur-ansur hilang. Kisah kedua pula dihantar oleh Syah, seorang pelajar perubatan di Indonesia. Kisah bermula apabila musim peperiksaan, akan ramai orang masuk ke Museum Anatomi University untuk belajar dengan melihat secara depan mayat-mayat yang ada di sana. Museum Anatomi ini tutup pada pukul 6 petang. Disebabkan Syah dan kawannya tak suka belajar dengan keadaan museum yang penuh dengan orang, maka mereka memohon pada pacik penjaga tempat tersebut untuk membenarkan mereka masuk pada waktu malam. Pacik tersebut membenarkan tetapi memberi amaran supaya tidak membuat hal yang bukan-bukan di dalam, kerana risau mereka akan terkena badi mayat. Mereka pun mulakan pelajaran mereka. Sehinggalah pada waktu 11.30 malam, salah seorang kawannya mengajak untuk pulang. Namun, Syah sempat pula membuka lagi sekujur mayat yang masih baru dan sempat selfie bersama mayat berkenaan. Tambahan dengan itu, dia siap upload pula ke media sosial miliknya. Syah juga bermain-main dengan menarik-narik saraf-saraf dan urat yang ada pada tubuh mayat tersebut. Balik dari Museum Anatomi, dia pun tidur seperti biasa. Baru saja dia menarik selimut,
kelihatan satu lembaga hitam berdiri di luar tingkap. Dia pun menarik selimut dan menutup muka dengan bantal. Tiba-tiba dia terasa ada benda yang tidur di sebelah kanannya. Dengusan nafasnya jelas kedengaran. Dan tiba-tiba benda itu naik ke atasnya. Kemudian bau yang amat busuk menerpa hidungnya. Kejadian itu berhenti apabila azan subuh berkumandang. Dia pun bangun dan masuk ke bilik kawannya. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat salah seorang kawannya merangkak di atas lantai dan dalam keadaan kerasukan. Rakan seorang lagi pula menangis di bucu bilik kerana ketakutan. Dia pun membawa keluar kawan yang sedang menangis itu dan menutup pintu membiarkan kawan yang dirasuk itu di dalamnya. Jelas kedengaran bunyi cakaran dan teriak dari dalam bilik. Selesai mereka sholat subuh, mereka pun memanggil ustaz untuk memulihkan keadaan. Dan syukur, alhamdulillah semuanya pulih selepas itu. Itu saja kisah tentang pelajar perubatan yang terkena badi mayat. Sekian.